Cuaca panas yang melanda pastinya membimbangkan dan menggusarkan. Cuaca panas ini terjadi juga disebabkan oleh El Nino. Fenomena El Nino dengan intensiti kuat yang sedang melanda dunia kini dijangka berterusan sehingga pertengahan tahun ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah berkata, fenomena ini bermula sejak pertengahan tahun lalu dan boleh berterusan sehingga 18 bulan. Berdasarkan ramalan terkini, keadaan ini dijangka mula melemah dan beralih kepada keadaan neutral secara beransur-ansur menjelang pertengahan tahun ini. Fenomena ini boleh menyebabkan pengurangan taburan hujan dan peningkatan suhu udara terutamanya di utara Semenanjung, pedalaman Perak, Kelantan dan Pahang serta Sabah. Kesan maupun akibat dari terjadinya cuaca panas ini boleh menyebabkan beberapa penyakit, antaranya ruam panas, kekejangan haba, keletihan haba dan strok haba. Jadi, kekal hidrasi dan banyakkan minum air. Baik, kita kembali di MHI dan impak cuaca panas kepada kesihatan dan ini amat perlu kita titik beratkan sebab kita nak masuk ke Ramadan. Tadi kita sempat bincang lah, mungkin masuk bulan puasa ni dalam keadaan yang luar biasa pemanasannya. Jadi berwaspada dan di sini kita kongsikan tips-tips untuk kita menjaga kesihatan sewaktu cuaca yang panas melampau ini. Jadi kita bersama dengan Dr. Muhammad Hazizi Muhammad Hassani, pakar perubatan kesihatan awam, Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, okay. Itulah doktor, itulah berat tu. Berat baru memikul ni. Baru keluar tengah hari kan, dalam 10 minit pun dah rasa bahang. Sebab saya jumpa kawan saya semalam, dia pergi bawa motosikal ke selatan Thailand sampai sini. Terbakar macam nampak rentu tengah melecur macam gelang. Jadi maksudnya bahang tu memang ancaman lah. Jadi macam mana doktor melihat apa yang perlu kita tahu tentang cuaca panas ni? Sebab orang ingat Biasalah Malaysia cuaca panas. Tapi tak biasa ni doktor. So sebelum saya mula kita cerita pasal suhu dululah. Dah panas kan? So suhu kalau kita sebut pakai suhu bilik. Suhu bilik itu maksudnya suhu yang manusia boleh selesa. So suhu bilik itu selalunya ataupun ambient temperature di antara 15 sampai 25 darjah Celsius. Jadi kalau kita nak sebutkan suhu yang sesuai untuk kita sebenarnya antara 15 sampai 25 darjah Celsius lah. Jadi kalau macam kita nak kata suhu yang berbahaya kepada manusia, kalau suhu tu lebih daripada 32 darjah Celsius. Oh, sudah pun berbahaya ya? Okey, ini yang saya pelik. Jadi MET Malaysia mengatakan dah 3 hari berturut-turut 37 darjah Celsius di 4 kawasan, berwaspada, berjaga-jaga. Tapi antara kita yang pernah pergi mungkin ke Middle East atau Timur Tengah, mungkin ke Mekah ataupun Madinah, kita solat di tengah-tengah panas terik 40 darjah, 42 darjah. Masih boleh tahan. Tapi kenapa di sini 37 darjah kita kita kena bersiap siaga. Kenapa dah? Sebab kesan cuaca panas ni dia banyak faktor dia. Bukan saja suhu tapi juga kelembapan udara, keadaan persekitaran tu sendiri banyak memain peranan lah. Kalau macam kita kat Malaysia ni, kalau ikut sejarah dia, suhu tertinggi dekat Cuping, kat Perlis. 40.1. Betul. Kalau kat muka bumi kita ni dekat kawasan Amerika. Dekat sepadan Nevada, California. Betul. Nama sebut tu sebagai Death Valley. 56.7 darjah Celsius. 56.7. 56 darjah Celsius. Jadi kat sana memang banyak kes kematian yang tinggi lah. Jadi dalam konteks Malaysia ni, apa yang kita perlu persiapkan? Sebab kita ni, tadi saya sebut berulang kali dah masuk Ramadan, mencabar sebab kita masih terus bekerja, beraktiviti. Bayangkan suhu sampai 35, 36 semua. Jadi apa yang perlu kita persiapkan, doktor? Okey, pertama sekali kita kena tahulah suhu persekitaran waktu tersebut. Jadi macam kita ada handphone, kita punya smartphone kita, suhu semasa berapa. Kalau macam masuk kereta tu, tengok suhu dalam kereta dekat suhu persekitaran tu berapa. Kita boleh tahulah kita perlu berjaga atau tidak lah. Kemudian badan kita ni penuh dengan air. 60% adalah air. Jadi sentiasa kita perlukan air. Kalau cuaca panas tu, kena minum lebih banyak air lah. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kalau golongan-golongan berisiko ni, contohnya warga emas, kanak-kanak kecil, orang atlet-atlet ataupun orang yang banyak kerja dekat luar, yang sentiasa terdedah kepada cahaya matahari, memang kena lebih banyak minum air. Okey. Kalau cerita pasal tentang golongan berisiko tinggi ni lah. Siapa lebih berisiko tinggi?
kanak-kanak yang mungkin umurnya di bawah 8 tahun, di bawah 5 tahun atau mungkin warga emas, macam mana orang-orang yang di pertengahan tu? Adakah mereka juga terletak dalam golongan berisiko tinggi? Okey. So kalau kita masukkan sebagai golongan berisiko ni, kalau dia mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat kesan sampingan kesihatan yang tak bagus apabila terdedah kepada cahaya matahari yang teruk lah. Contohnya atlet-atlet sentiasa workout dekat luar kawasan panas, orang yang bekerja kat luar kawasan panas. Kalau warga emas dengan kanak-kanak kecil, bayi-bayi kecil ni, kalau kena panas walaupun dalam tempoh masa yang tak terlampau lama, 10 minit. Ya, pun boleh menyebabkan masalah yang sangat besar, masalah kesihatan yang sangat besar. Dan selain daripada itu, golongan-golongan seperti ibu mengandung dan juga ada penyakit-penyakit imunokompromis lah. Jadi dapat doktor terangkan perincikan tentang stroke haba ni, kerana ia boleh membawa kepada impak kepada kesihatan dan akhirnya boleh berisiko kepada maut. Betul. Kalau kita terdedah kepada matahari, selalunya tadi Petri cakap pasal sunburn. Tu peringkat awal lah. Terdedah peringkat awal, dia nama selaran haba ataupun sunburn, dia kena kat kulit saja. Kulit saja akan cedera lah. So kita nampak gelap sikit bila banyak terdedah. Pedih. Ya, betul. Jadi kalau terdedah lebih lama, dia boleh menyebabkan dehydration. Yang itu sebab air banyak keluar. Bila kita terdedah kepada matahari, kita punya thermoregulation ataupun yang kat bahagian otak kita ni akan react untuk keluarkan peluh lebih banyak. Sebab kita nak sejukkan badan. Jadi itu akan lebih banyak keluar air, badan akan dehidrasi. Jadi akan kekurangan air. Itu kalau dehidrasi itu sendiri boleh membahayakan kesihatan, mengancam nyawa. Jadi kalau macam lebih lama lagi, dia boleh menyebabkan kelesuan haba ataupun heat exhaustion. Kalau heat exhaustion dah mula rasa penat sangat, terlampau letih, berpeluh terlampau banyak, jadi badan terlampau lemah. Dan ending dia, hujung dia adalah heat stroke. Itu yang berbahaya, yang boleh mengancam menyebabkan maut lah. Jadi heat stroke ni apa terjadi pada badan kita? Kerana kekurangan cecair dalam badan dan menjadikan darah beku atau pekat atau likat? Okey, dalam heat stroke ni sebenarnya badan kita, saya cakap kita 60% adalah air. Sel badan kita ni dia macam sponge. Dia serap air banyak. Tapi dia akan kehilangan air pun lebih cepat. Jadi bila sel tu terlampau kehilangan air terlampau banyak, jadi dia akan menyebabkan sel-sel tu mati, seterusnya organ tu boleh matilah. Contoh kalau bahagian-bahagian organ-organ kita, buah pinggang dan organ kita yang lain, jantung akan mengepam lebih laju, dan otak sendiri, sebab otak kita pun banyak air. Bila otak banyak air, bila kekurangan air dihadirkan kepada bagi otak, tu yang boleh menyebabkan confusion, kekeliruan. Sawan menjadi kan? Sawan boleh jadi juga. Itu pun antara simptom-simptomnya. Jadi bila banyak organ dah terlibat, banyak organ dah rosak, itu yang boleh menyebabkan maut. Jadi maksudnya selain daripada kita memakai tabir suria, perlu juga kepada kuantiti air. Apakah perlu dipertingkatkan juga? Sebab kita nak mengetahui badan tetap bergerak, terutama mereka yang bekerja di kawasan yang panas, kontraktor contohnya kan. Jadi mereka apa penyesuaian yang perlu dibuat supaya diambil ditambah ke jumlah penggunaan air dan sebagainya? So badan kita bijak, otak kita bijak. Kita sentiasa boleh tahu macam mana dia boleh kawal badan kita. Bila kita terdedah kepada panas, thermoregulation dalam otak kita tu akan trigger. Pertama sekali rasa haus. So jangan abaikan rasa haus tu lah. Itu paling penting. So walaupun memang kita kena minum sekurang-kurangnya 8 liter sehari, kalau orang yang terdedah kepada matahari, dia punya reseptor haus tu akan lebih banyak. Lebih banyak haus. Jadi tak boleh 8 cawan tu tak cukup. Kena lebih daripada 8 cawan. Tak ada salah. Tak salah. Dia sekurang-kurangnya 1.3 liter, 1.5 liter tu dah bagus. So kalau terdedah lebih lama, kena minum lebih banyak air lah. Kemudian pastikan bila terdedah kepada matahari, pastikan pakai baju lengan panjang, pakai topi, cap, pakai payung. Jangan biar terdedah terlampau lama dan banyak sangat kepada kesan haba lah. Tapi ini saya nak kongsikan, mungkin Abang Fetri pun kita nak kongsikan juga ya. Kadang-kadang kita rakyat Malaysia, terutama rakyat beragama Islam ni lah, bila kita berpuasa ni, kita tahan segala-galanya, kita rasa kita ni hebat luar biasa, insya-Allah semuanya kerana Allah Taala kan. Tapi mungkin di sana ada bahayanya, terutamanya bila kita berpuasa dalam keadaan cuaca yang panas. Jadi nasihat anda kepada penonton-penonton kita di luar sana yang ingin kekalkan puasa ni dah kepala dah nak pitam-pitam ni, tapi kena puasa lagi 4 jam lagi ni. Mungkin saranan daripada doktor. Okey. Pertama sekali, bila kita puasa, kita akan bersahur kan. Jadi masa sahur tu pastikan makan secukupnya, makan buah-buahan kalau boleh, minum air secukupnya. Minum air kena secukupnya, jangan minum kopi atau teh lah, sebab minuman berkafein ataupun yang banyak kafein ni, dia akan menyebabkan kita kehilangan air sebenarnya. Jangan hidrasi. Ya, dia diuretics. So dia akan kencing lebih banyak. Jadi jangan, kalau macam sahur tu, jangan minum air kopi. Minum air kosong ataupun air sejuk biasa, minum air buah-buahan lebih bagus.
minum air secukupnya dan bila masa tengah puasa tu kurangkanlah terdedah kepada panas matahari. Dan jaga limit kita. Kalau macam sampai dah satu limit tak boleh tahan tu, kena ukur baju kat badan sendiri lah. Bila dah mungkin ada juga yang dah terbiasa ambil matahari ni sebagai sumber vitamin D kan. Jadi waktu mana perlu pengubahsuaian, mungkin awal pagi ke tu supaya dapat juga matahari ni perlu. Setengah orang dia berlindung terus daripada matahari, tak baik juga untuk kesihatan kan. Jadi macam mana waktu yang terbaik untuk dapatkan juga sinaran matahari untuk kesihatan? Sebenarnya untuk vitamin D ni tak lama, sampai dalam pukul 8 je. Oh ya. Lepas tu dia dah membahayakan. Oh, dia jadi UV dah. Yang berjemur dari pukul 11 sampai pukul 4 tu tak sesuai sebenarnya. Dia cahaya untuk vitamin D bagus pagi je, awal pagi je. Daripada keluar subuh, habis subuh tu matahari keluar sampai lebih kurang 8 lebih 9 lah, tak boleh lebih. Kalau dah masuk lebih pukul 9 tu dah tak bagus. Ya lah. ke? Kepada yang tersayang di luar sana, terutamanya isteri saya yang suka berjemur dan kata vitamin D pukul 11 pagi, jangan. Dapat gelap, jadi gelap aja, tak dapat vitamin D-nya ya. Doktor, penyakit apa lagi yang boleh muncul akibat cuaca panas ni? Selain daripada mungkin ada kaitan dengan kulit ke apa sebenarnya? Okey, bila kita terdedah kepada cahaya matahari yang sangat lama, risiko kepada kulit sendiri pun memang adalah. Risiko penyakit kanser kulit memang ada. Kemudian kalau atlet-atlet ni, saya nak ingat sebab saya sendiri pun atlet, suka bersukan. Patutlah gagah rasa. Okey. Jadi bila masa bersukan ni, seorang atlet ataupun ahli sukan lah, tak kisah walaupun bukan atlet, kena faham limit. Sebab bila bersukan terlampau lama di bawah cahaya matahari yang terlampau lama, ada risiko yang kita namakan sebagai rhabdomyolysis. Tadi kita berak kan, rhabdomyolysis ni yang mana bila workout terlampau lama, terdedah kepada panas terlampau lama, otot sendiri akan hancur, dia akan breakdown, dia akan keluar dan merosakkan organ-organ, dan sebenarnya rhabdomyolysis boleh menyebabkan kematian. Oh, dia jadi anti-produktif pula ya? Ya, betul. So jadi bila kita workout, kena jaga limit. Jangan terlampau lama, jangan terlampau over. Jadi bila kita rasa macam kita dah exhausted, dah penat, berhenti, minum lebih cukup air dan ambil rehatlah. Jadi nasihat doktor di sini kepada para penonton, janganlah cuba menjadi hero. Betul. Di sini ya. Juga tu ada yang kaitan dengan kesihatan, kebersihan hygiene ya. Bila cuaca yang panas, berpeluh, jadi tak menjaga kesihatan juga boleh muncul penyakit yang lain. Kalau berpeluh banyak, tak jaga kebersihan, maksudnya ada risiko kepada kulit lah. Contoh yang senang saya cakap, kalau berpeluh terlampau banyak dan kita tak jaga kebersihan kulit, kita boleh dapat jangkitan kulat, fungal infection. Tu boleh menyebabkan masalah lain pula. Dia jadi kata-kata, kulit jadi macam tak berapa bagus, tak cantik lah. Jadi kalau katakan ruam yang dapat, selalunya kita kata ruam panas, sebab dia panas jadi ruam. Jadi ia boleh terjadi kerana bakteria. Betul, kulat, fungal. Wow, itu sesuatu yang baru yang saya belajar ini. Alhamdulillah. Jadi Nas sekarang ni pakai krim ke apa? Untuk saya kalau boleh lah, saya cuba tak berjemur lah. Kan kalau boleh, kerja kita pun di dalam studio. Tapi mungkin untuk mereka di luar sana, nasihat terakhir sebelum kita tutup wawancara ni, terutamanya untuk mereka yang ala bisa tegak biasa. Ekosistem dia memang perlukan kepada keluar bekerja di terik matahari macam tu. Bila kita sebagai manusia lah, kita kena keluar juga macam mana pun. Sebenarnya kita rakyat Malaysia pun kita kena biasakan diri juga. Sebab cuaca kita adalah cuaca panas. Kita di kawasan tropika, cuaca sentiasa panas. Jadi kita kena biasakan juga kepada kepanasan. Cuma jangan terlampau berlebihan. Lepas tu kalau duduk dalam bilik dalam rumah ke, bila pasang aircon jangan terlampau sejuk. Jangan sampai 16. Suhu yang dirasakan adalah 24 ke 26 darjah Celsius. So 24-26 tu bagus. Okey. Itu satulah. Kemudian minum air secukupnya bila masa kita buat aktiviti, dan kita kena sentiasa alert dengan badan kita. Alert dengan badan kita bila kita rasa macam badan kita ni dah mula ada simptom-simptom heat exhaustion ke, heat stroke ke, dah mula rasa haus yang terlampau banyak, badan rasa terlampau lemah, kena berhenti, kena dapatkan tempat yang redup, sejukkan badan. Pergi ke tempat yang redup, mandi. Kalau perlu mandi, kalau rasa macam badan terlampau panas, kena mandi. Untuk sejukkan badan. Minum air sejuk. Dan kalau macam ada simptom-simptom heat stroke yang saya sebut tadi tu, kena segera. Itu tak boleh tunggu, kena segera dapatkan rawatan di hospital. Jadi jangan kita abaikan simptom-simptom ini. Kalau kita dapat rasi je kan. Ataupun cara ambil air itu juga perlu ada ilmu dia tu. Ada orang dia langgah terus kan. Jadi patutnya perlu ada jarak ke supaya tidak nanti terlalu kembung kepada kapilari darah ke tepi juga kan. Dia minum kan. Dia nak minum air tak boleh sekaligus. Kena 8 gelas sekali tak boleh ya? Tak boleh. Dia sebab bila kita minum 8 gelas, tak lama lepas tu kita kencing keluar. Itulah dia. Keluar sebagai kencing. Jadi kena minum dalam jumlah yang moderate,
secukupnya, tapi sepanjang hari lah. Pastikan minum air secukupnya. Minum air secukupnya, saya dah minum 8 gelas untuk pagi saja. Petang tak boleh minum air, tak boleh begitu. So kena minum dalam jumlah yang secukupnya. Jadi kita kena alert dengan badan kita. Otak kita dah trigger dah. Rasa haus saja keluar, rasa haus, kena sentiasa minum. Kalau keluar panas, kita rasa berpeluh banyak, kena banyak minum air. Sebab nanti sebelum Ramadan kita 24 jam, 13 jam tu tak minum. Betul. Jadi kena pandai untuk menyusun atur. Kita catur. Daripada waktu lepas berbuka tu kan panjang. Sampailah lepas sembahyang maghrib, sebelum sembahyang isyak dan selepas sembahyang tarawih, sentiasa kita boleh minum air. Jadi kita jarakkan di sanalah. Kita pun tidak disarankan bila buka puasa 4 galen kita minum terus kan. Kita pun minum sekata. Tapi disarankan kita minum sedikit-sedikit sepanjang malam tersebut. Mungkin lepas solat tarawih dan lepas witir tu dah ada 5-6 gelas lah. Subuh bangun lebih awal. Betul. Subuh bangun lebih awal untuk ambil 2-3 gelas lagi, dan itulah cara kita caturlah. Ya, terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Hazizi Muhammad Hassani, pakar perubatan kesihatan awam, unit kesihatan pekerjaan dan alam sekitar, Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor ada pertandingan ke lagi? Bagi seorang atlet ada pertandingan. Ada masuk pertandingan tenis. Tenis, tenis. itulah dia. Patutlah tangan dia sebelah lagi besar dari satu. Okey.